Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah majlis yang terpaling mulia di dunia ini kecuali majlis yang kita adakan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia berhimpun dengan sesuatu tujuan mereka terhadap dunia ini. Manusia berhimpun gembira dengan harta, manusia berhimpun gembira dengan keluarga dan sebagainya. Maka tidak sama apabila kita berada dalam majlis untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majlis begini, majlis yang akan dikenang ataupun akan diimpikan oleh manusia ketika di padang mahsyar nanti. Apabila tidak adalah suatu amalan yang kita dapati daripada kitab catatan amalan kita berbanding apabila dibentangkan di akhirat nanti, suatu-satu waktu yang kita berada dalam majlis mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tasawuf mementingkan amalan zikrullah adalah semata-mata mencapai derajat ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang itu berada dalam madrasah tasawuf. Tidaklah seseorang itu berada dalam madrasah tarikat, madrasah suluk kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar mendapat darjat ihsan dalam amal ibadat kita, dan sudah tentulah ihsan itu adalah merupakan tuntutan agama. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, ma huwal ihsan?" Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah." Ihsan itu, kata Nabi sallam, an ta'budallah, engkau beribadat kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah yang kita belajar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu dicapai oleh mata kita di dunia ini. Tidak ada seseorang pun yang melihat kepada Allah di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Hatta Nabi Musa alaihi salam sendiri pun tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, walaupun Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk lihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada Nabi Musa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dituntut kita mencapai derajat ihsan, maka derajat ihsan itu bukanlah derajat kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaannya. Sebab itu Nabi mengatakan ihsan itu ka'annaka, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Jadi agama tidak memberatkan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Tetapi agama menuntut kita melihat Allah dengan mata batin kita. Dengan mata batin kita, itu bukan tuntutan syariat. Agama tidak menuntut kita melihat Allah dengan mata kita, sebab tidak mampu kita. La tudrikul absar. Allah Taala tidak boleh nak dicapai dengan mata. Tetapi agama menuntut kita melihat Allah dengan mata hati kita. Bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati kita? Melihat Allah dengan mata hati kita bila hati kita ini terselamat daripada lalai melihat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupanya hati kita ini juga memandang sesuatu. Hati kita ini memandang kepada harta. Hati kita ini memandang kepada dunia. Hati kita ini memandang kepada kecantikan dunia ini. Maka kata-kata hati kita memandang. Apabila hati kita teringat kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kita pandang kepada dia. Kita pandang. Maksud kita pandang kepada sesuatu yang daripada Allah, kita berkenan. Kita mencintai.
kita sayang, kita tamak kepada sesuatu, bermaksud hati kita memandang kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebegitu? Sebab kita menurut kata nafsu kita. Kita mengikut sahaja kehendak nafsu kita. Nafsu kita kata berkehendak kepada dunia, kita pun ikut dia dan kita memandanglah kepada dunia dengan penuh kelazatan. Kalau kita dapat, kita melihat dengan penuh kelazatan. Kalau tak dapat, kita berangan-angan pagi, petang, siang, malam, terhegeh-hegeh kita memandang kepada dunia tersebut. Apabila kita memandang kepada dunia, apa jadi? Maka hati kita mengagungkan dunia. Hati kita mengagungkan harta dan sebagainya. Maka apabila hati kita mengagungkan dunia ini, maka diharamkan hati kita melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat kita darjat ihsan. Sebab kita tak nampak Allah Subhanahu. Apa maksud tak nampak Allah? Kita tidak merasai keagungan Allah. Kita tidak merasai kesempurnaan Allah. Sebab hati kita ingin memandang kepada yang lain, pandang kepada dunia, pandang kepada harta, pandang kepada dunia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita tidak memandang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lidah kita menyebut nama Allah, tetapi hati kita tertarik kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada darjat ihsan di situ. Darjat ihsan ini apabila kita menyebut nama Allah, walaupun kita tidak melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tanda kita merasai keagungan Allah, terasa gemetar kita kepada Allah, terasa gerunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita jujur mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan makrifat mengikut qadar kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuklah dalam golongan orang mukmin yang sempurna, termasuklah kita golongan mukmin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah, gemetar hatinya, wajilat qulubuhum. Kenapa hati kita gemetar bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Sebab hati kita syuhud kepada nama itu. Hati kita syuhud kepada nama itu. Maka hati kita telah berpaling daripada memandang dunia ini. Jadi apabila kita menyebut nama Allah, kita merasai keagungan Allah mengikut qadar sempurnanya hati kita untuk menyebut nama tersebut, maka kita kata semakin sempurna kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita mencapai darjat ihsan yang dituntut dalam agama. Maka untuk mendapat darjat ihsan kena berusaha, kena mujahadah. Malih dah hai. Malih pokok di situlah. Malih dah hai kata. Macam mana lah hai. Mana jahil ni kita tentang tuntutan daripada Allah Subhanahu, kena mujahadah. Bermaksud apabila hati kita ditarik oleh nafsu kita, itu kesalahan kepada kita yang kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan kita di akhirat nanti apabila kita memilih untuk memandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, kenapa engkau pandang lain daripada aku wahai manusia? Kenapa engkau pandang lain daripada aku ya Allah wahai manusia? Mana kau tahu ya Allah, engkau membesarkan yang lain daripada aku, engkau mencintai lain daripada aku. Bila engkau menyebut sesuatu yang lain daripada aku, engkau rasa semangat, engkau rasa cinta. Tetapi bila engkau menyebut nama aku, letih, mengantuk. Bermaksud kenapa engkau pilih begitu? Bermaksud apa jawapan kita? Maka jawapannya memang kita ini menurut kata nafsu kita. Tunduk kepada dia dan tak ingin kita mujahadah sehingga kita diberikan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna sehingga kita
mendapat sesuatu hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya seseorang yang dapat hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya seseorang yang telah mendapat hubungan cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan rahsia di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun tahu. Hatta guru pun tak tahu. Guru pun tidak mengetahui hakikat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud setiap daripada kita punya rahsia masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat kita nak tahu hakikat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para murabbi hanya mampu mengajak, menyuruh, menggalakkan, marilah kita kepada Allah, marilah kita kepada Allah, marilah kita kepada Allah. Guru pun dia ada tugasannya sendiri untuk menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu berusaha untuk menjalinkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, merasai keagungan dan sebagainya, maka itulah nama dia ihsan. Kita telah pun melaksanakan tuntutan agama agar mendapat ihsan. Maka mencintai Allah Ta'ala itu adalah ihsan. Mengagungkan Allah Ta'ala itu adalah ihsan. Bermaksud kita ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menang bila kita makrifat Allah Subhanahu wa taala, kita menang dalam perjuangan kita. Bila kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadi pahlawan lebih hebat daripada pahlawan yang berada di medan perang, yang tangkas, yang perkasa, yang boleh menewaskan musuh di medan perang. Dia seorang yang tangkas, seorang yang hebat memegang senjata, maka tewas orang di medan perang. Lebih hebat lagi seseorang yang melawan hawa nafsunya sehingga dia berjaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengalahkan segala kehebatan yang ada di dunia ini pada mata orang lain. Pada mata manusia yang lain melihat harta itu hebat, dunia itu hebat. Tapi kita mengalahkan godaan nafsu itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kejayaan. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah derajat ihsan. Maka kalau tak sampai, tak boleh, disebabkan kita ni lemah, disebabkan kita ni malas, tak mampu kita, maka Nabi mengatakan wa illam takun tarah, kalau hati engkau tidak boleh melihat pada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, ketahuilah Allah Taala melihat kamu. Derajat ihsan yang kedua, dia hanya tahu tapi tidak merasa. Derajat ihsan yang pertama, dia merasa, dia merasai. Nama dia zauq. Dia merasai keberadaan Allah, dia merasai keagungan Allah. Derajat ihsan yang pertama zauq. Derajat ihsan yang kedua, dia mengetahui. Maka itu derajat yang paling bawah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak boleh melihat kepada Allah, bermaksud kalau hati kamu tidak boleh merasai keagungan Allah, kalau hati kamu tidak boleh merasai kesempurnaan Allah, sebab tak ada rasa apa-apa, hati kita tak rasa apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetap kena beradab, fa innahu yaraka, Tuhan sedang melihat kita. Jaga-jaga walaupun kita tidak boleh merasai kenikmatan menyebut nama Allah, kita tidak boleh merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita beradab, fa innahu yaraka, Tuhan melihat kita. Walaupun kita salat tidak rasa apa-apa, maksud kita tidak capai derajat ihsan yang pertama. Kita solat tak ada rasa apa-apa, mengantuk juga rasa, imam pula tak solat baca, tak ada rasa apa-apa. Jadi apakah apabila kita tak ada rasa apa-apa, kita biarkan hati kita merayau ke lain? Hendaklah kita jaga juga bahawa Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita. Begitu juga ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencapai derajat ihsan yang pertama, dia merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala,
mengikut derajat-derajat masing-masing, ada yang fana, ada yang tenggelam pada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini derajat ihsan yang paling tinggi. Inilah maksud kita seolah-olah melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita melupakan dunia ini. Ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lupa kita tentang dunia kita. Sebab kita merasai keagungan Allah taala. Itu ihsan yang pertama. Tapi sekali kita tak merasai apa-apa, rasa lemah ya. Apa lama bonang beratib ni, tidak merasai, mana kita tak, hati kita tak nampak kepada Allah, hendaklah kita jaga fa innahu yaraka. Allah Taala sedang melihat kita, maka jaga kita hati kita. Maka itu juga dinamakan ihsan. Sekiranya kita biarkan hati kita ini lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak hiraukan, tak rasa pun Tuhan lihat kita, maka tidak ada lagi ihsan pada kita. Maka bila tidak ada ihsan lagi, pincang agama kita. Agama kita jadi pincang. Sebab agama itu iman, Islam, ihsan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, memberikan kita kekuatan untuk beramal, sehingga Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita. Sebab itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memerlukan kekuatan, kepahitan. Kita kata pahit untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila satu ketika kita merasa pahit untuk berjalan kepada Allah, hendaklah kita sabar. Sebagaimana orang bersabarnya pahit makan ubat. Pahit, sabar. Nak elok kata nak elok, nak kata dia. Makan. Pahit pun sabar. Orang makan ubat 2 hari dah elok, itu orang tu badan yang kuat. Badan kau ni lemah. Sebulan makan ubat, makanlah. Tak elok-elok makan lagi. Pahit. Dia takkan pahit kita campakkan ubat tu. Makan. Begitulah amal. Bila amal kita pahit, apakah kita berhenti beramal? Insya-Allah lagi teruk. Jadi sabar kita. Sabar. Sehingga Allah Taala buka pintu hati kita, maka diberikan makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.